Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak ramai daripada kita yang tahu sebelum Malaysia telah ditubuhkan dan sebelum kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, yang mana pada ketika itu Malaysia masih lagi menggunakan nama Malaya. Kita telah pun mempunyai kapal perang sendiri dinamakan sempena tanah air kita. Kapal perang tersebut diberikan nama HMS Malaya Queen Elizabeth. Kelas kapal penempur dibina oleh Sir W.G. Armstrong Whitworth & Co. Ltd. Ianya ditaja oleh raja-raja dari Persekutuan Negeri Melayu, iaitu Negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Disebabkan itulah namanya diberikan nama HMS Malaya. Kapal perang Empire British tersebut telah ditaja oleh raja-raja Melayu. Cadangan untuk menaja telah dibuat oleh Sultan Perak pada tahun 1913 dengan dibalas mendapat sokongan oleh Sultan Selangor. Negeri Perak menjadi negeri yang paling kaya di antara negeri-negeri Melayu sewaktu era penjajahan British. Hasil bumi yang banyak di negeri Perak ini telah mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang cepat berbanding negeri-negeri lain di Malaya ketika itu. Ini dapat dilihat dengan negeri Perak merupakan negeri pertama yang mempunyai jaringan kereta api, hospital, muzium, zoo dan lain-lain lagi. Di atas kemajuan yang dibawa oleh pihak British kepada negeri Perak pada tahun 1912, Paduka Seri Sultan Perak Sultan Idris Mursyidul Azam Shah mencadangkan kepada mesyuarat negeri-negeri Melayu bersekutu bahawa negeri-negeri Melayu bersekutu patut menghadiahkan kepada kerajaan British sebuah kapal perang kelas pertama yang paling canggih sebagai tanda sokongan kepada Empire British. Cadangan itu telah disokong oleh Sultan Selangor dan Majlis Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah meluluskan dana sebanyak $25 juta negeri Selat bagi tujuan pembinaan kapal perang tersebut. Pembinaan kapal tersebut dimulakan pada tahun 1913 dan siap sepenuhnya pada tahun 1915. Kapal tersebut ditauliahkan dengan nama HMS Malaya pada tahun 1916 dan mengibarkan bendera dan membawa jata negeri-negeri Melayu Bersekutu sempena menghargai hadiah dari rakyat negeri-negeri Melayu Bersekutu kepada British. Sebagai tanda terima kasih kerajaan British di atas kemurahan hati Sultan bersama pemerintah negeri-negeri Melayu Bersekutu yang lain, pihak British telah menampung kos pembinaan Masjid Ubudiah di Kuala Kangsar dengan dana sebanyak $200,000 negeri Selat. Pada tahun 1921, HMS Malaya melakukan lawatan ke Tanah Melayu dan berhenti di Port Swettenham, Singapura, Melaka, Port Dickson dan Pulau Pinang. HMS Malaya melakukan majoriti operasi ketenteraannya di lautan Mediterranean dan Kepulauan Britain. King George yang merupakan Raja British dan Maharaja India pernah bertugas di atas kapal perang ini. Kapal perang utama ini dilengkapi 8 meriam 15 inci yang diletakkan di 4 pembawa meriam berputar utama dan mempunyai sesaran seberat 33,020 tan, manakala panjang kapal pula ialah 196,082 meter. Sementara lebarnya pula ialah 27,58 meter. Ia dijana menggunakan enjin steam aram batu 56,600 kuasa kuda yang mampu memberikan kelajuan maksimum 25 knot. Ketika Perang Dunia Pertama, HMS Malaya terlibat di dalam pertempuran Jutland. Pertempuran ini terkenal kerana ia berjaya menghadkan pembabitan tentera laut Empire Jerman hanya sekitar perairan wilayahnya sahaja. Di dalam pertempuran ini, HMS Malaya mengalami kerosakan yang teruk akibat dibedil sebanyak 8 kali. Antara yang tercedera ialah Able Seaman Willie Wickaridge. Beliau adalah antara individu terawal yang diberikan pembedahan plastik bagi membaiki muka akibat kecederaan yang teruk. Sebahagian besi dari kesan bedilan kapal perang Jerman ini kemudiannya dihadiahkan kepada negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ketika lawatan pada tahun 1921, uniknya HMS Malaya ketika pertempuran Jutland ialah ianya satu-satunya kapal perang yang mengibarkan bendera negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada tahun 1922, HMS Malaya membawa Sultan Mahmud ke-6, iaitu Sultan terakhir Empire Uthmaniyah yang dibuang negara
oleh Mustafa Kemal Atatürk ke Malta. Pada tahun 1936, HMS Malaya dihantar ke Palestin bagi menentang kebangkitan warga Arab yang tidak bersetuju dengan kebanjiran bangsa Yahudi yang dibawa masuk oleh Britain. Beberapa periuk api yang dibawa oleh HMS Malaya digunakan bagi meletupkan rumah milik penentang Arab. Pada tahun 1941, ketika Perang Dunia Kedua, HMS Malaya mengalami kerosakan teruk akibat serangan torpedo U-boat. Ia dibaiki di pelabuhan New York dan kemudiannya menjadi pengiring konvoi kapal kargo merentasi lautan Atlantik. Pada tahun 1948, HMS Malaya ditamatkan perkhidmatannya oleh tentera laut diraja Britain dan ianya diubah menjadi kapal sasaran untuk sekolah latihan pengebom udara. Pada 12 April 1948, ianya dimusnahkan sebagai besi buruk di Faslane, Scotland. Pada 12 September tahun yang sama, sempena hari menyambut kemenangan British ketika Perang Dunia Kedua di Malaya, loceng HMS Malaya dihadiahkan oleh tentera laut diraja Britain kepada sekolah Victoria Institution. Loceng ini dibunyikan setiap pagi bagi menandakan permulaan sesi persekolahan. Ianya dihadiahkan kepada Victoria Institution kerana pada ketika itu ia merupakan sekolah terbaik di tanah Melayu dan diharapkan prestij HMS Malaya yang penuh bersejarah dapat menjadi contoh teladan pelajar sekolah. Pada tahun 1983, pihak TLDM cuba mendapatkan loceng ini dari pihak sekolah untuk diletakkan di Muzium TLDM. Pihak Victoria Institution enggan menyerahkannya kerana ia hadiah dari tentera laut diraja Britain dan bukannya milik TLDM. TLDM gagal mendapatkan hak penjagaan loceng ini selepas Persatuan All Boy Victoria Institution berjaya menunjukkan bukti sahih penyerahan loceng ini kepada pihak sekolah untuk disimpan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2007 loceng ini diserahkan juga kepada TLDM setelah diminta oleh Sultan Selangor, Sultan Syafaruddin Idris Shah. Baginda pada ketika itu baru sahaja menemui bendera asal yang digunakan oleh HMS Malaya ketika ianya masih berkhidmat dengan tentera laut diraja Britain. Bendera ini dihadiahkan baginda kepada Muzium TLDM. Pada hemat baginda adalah baik sekiranya bendera dan loceng HMS Malaya dapat disatukan semula selepas puluhan tahun dipisahkan. HMS Malaya mempunyai kod jata negara negeri-negeri Melayu dan mempunyai bendera tentera laut sendiri, sesuatu yang unik yang berbeza dari kapal perang lain dalam Grand Armada British pada masa itu. Walaupun pada masa itu tidak ada anak-anak kapal Melayu atau pegawai-pegawai Melayu yang berkhidmat di atas kapal HMS Malaya.